Bismillah. Weh, sejuk. Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me, Pim. Yap, seperti tajuk yang korang tengok dekat video ni, kita nak analyse karakter Kaido ni. Okay, kita nak kaji, bukanlah mendalam gila tapi a little bit lah kan, boleh lah. Okay, tentang kenapa aku rasa Kaido ni adalah satu karakter yang sangat-sangat kuat. Memang kuat gila. Okay, aku rasa ini adalah satu saat yang sangat-sangat sesuai. Sebab labuhnya tirai Wano, perakhiran arc Wano minggu lepas. Okay, kita dah bakal bermula dengan pengembaraan baru. Straw Hat semua dah keluar daripada Wano. Bila fikir balik, memang macam-macam reaction lah. Okay, pelbagai reaksi pembaca, tak kisahlah di dalam maupun luar negara. Ada yang suka, ada yang tak suka, ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang marah, macam-macam lah untuk ending arc Wano ni. Tapi aku tak nak go through that. Okay, sebab aku kali ni aku just nak highlight karakter Kaido tu sendiri, iaitu the main villain untuk arc ni. So sedikit recap, Kaido diperkenalkan kepada kita pada chapter 795. Okay, bertajuk Suicide pada tahun 2015. Okay guys, memang gempak gila pengenalan dia. Aku rasa dalam banyak Yonko, untuk aku ini adalah satu introduction yang susah aku nak lupa lah. Sebab bayangkanlah, karakter ni terjun daripada Sky Island, dah jatuh ke bawah kan, apa 10,000 kaki ke apa benda kan, aku tak ingat. And dia relax je lepas tu bangun kan, macam tak ada apa-apa. So dia punya pengenalan tu memang cun gila lah. Belum lagi detail-detail yang narrator dia tu bagi kan, berapa kali dia kalah, berapa kali dia tangkap dan sebagainya lah kan. Memang gempak gila lah. And itulah dia, selepas 7 tahun, since 2015 until now 2022, akhirnya kita dapat tengok macam mana Kaido ni dikalahkan oleh Luffy pada chapter 1050 secara officialnya kan. And bila kita fikir lagi again, recap sedikit, memang saya nak cakap setting plan permulaan dia simple je. Kalau ikutkan, dia hanyalah aliansi Luffy dan Law semasa dekat arc Punk Hazard kan. And now dia berubah lebih besar kepada aliansi masa dekat bila diorang sampai Zou kan, aliansi ninja, Minks, pirate, samurai. Imagine guys, this is the build up story yang Oda dah buat untuk menjatuhkan salah seorang Yonko dan juga satu karakter yang pada masa itu memegang gelaran yang sangat-sangat hebat kan, the strongest creature, king of the beast dan sebagainya. Bayangkan, ini adalah satu setting yang bagi aku memang, aku tak tahu macam nak cakap, tapi memang epic lah bagi aku. Perjalanan sangat-sangat epic lah, serius. Bila kita tengok balik kan, daripada awal sampai lepas tu kita compare pula dengan hujung ni, memang jauh dah lah Luffy dah pergi kan. Sama sekali Law jugalah, since aliansi dia bermula bersama kan. So okay, kalau kita nak cerita daripada A to Z, memang agak sakit kepala lah kan. Plus my true issue is kekangan masa lah kan. Aku nak buat konten untuk Kaido ni saja pun ambil masa 2-3 hari, sebab aku tak ada banyak masa nak kaji, nak menulis dan sebagainya. So macam aku cakap tadi lah, video ni just gonna be highlight untuk watak Kaido ni. Kita nak analyse dia punya kekuatan daripada sudut defensif mostly semasa raid ataupun perang Onigashima ni. Oh, banyak gila cakap, nak kena minum selalu. So let's get it on. So secara official, the real raids ataupun surprise attack ni bermula pada chapter 986 Ogos, bulan Ogos 2020. Ini adalah serangan pertama serta damage yang paling awal, yang terawal yang Kaido dapat semasa ataupun di dalam perang Onigashima. So apa-apa pun, ini adalah pendapat aku. Okay guys, ini adalah 100% pendapat aku. Aku tak nak claim dia sebagai 100% fakta, nanti orang salah faham. Okay, this is my own research, cara aku kaji karakter Kaido ni untuk aku claim dia sebagai satu karakter yang sangat kuat pada masa ini. Aku akan cover daripada keseluruhan chapter yang Kaido terlibat dalam mana-mana fight dalam perang ni. Okay, and then aku punya estimate damage yang diterima. Aku tak nak kira damage yang dia bagi kepada orang, sebab bagi aku, untuk seorang user Zoan type ni, dia punya defensif tu adalah satu part yang bagi aku sangat-sangat menarik, sangat-sangat best lah. Okay, so jom kita terus cover. Okay, jangan buang masa lagi, kita start dengan perlawanan pertama Kaido, iaitu Kaido versus Akazaya. So dekat chapter 986, kita boleh nampak yang Akazaya berjaya serang hendap. Okay, serang surprise attack daripada belakang terhadap Kaido. Okay, low damage, but yang penting successful attack. Okay, kita dapat tengok tikaman dan berjaya daripada Kin, Akinomon, Denjiro dan juga Kiku. So kat sini aku estimate dalam 12% damage yang Kaido terima. Chapter seterusnya 987, Kaido mula berubah kepada mode naga. Okay, dia dah berubah. Maksudnya dia anggap perlawanan ni sebagai satu perlawanan serius, and dia pergi ke atas.
rooftop Onigashima, sebab of course dia naga, space, dia perlukan space yang besar lah kan. So perlawanan kat atas adalah kawasan yang paling sesuai untuk dia. And then selang beberapa chapter 991, kita kembali fokus pada fight Kaido. Masa ni Ino dan juga Neko dapat jadi sulung. So a good thing Kaido bawa pergi ke atas. Diorang pun dah estimate benda tu. So bila diorang dapat tengok bulan, dapatlah berubah. And fight ni dia mulakan dengan opening daripada Kaido dengan menggunakan blast breath, tapi digagalkan oleh Kin. Okay, sebab Kin boleh potong api and ada sedikit damage lah yang dapat bagi kepada Kaido, and aku estimate around 4% damage lah. Chapter seterusnya 992, kita dapat tengok kita dapatlah satu alunan muzik shamisen daripada Black Maria, menjadi peneman, menjadi background kepada perlawanan antara Akazaya dan Kaido punya clash. So kita dapat tengok satu serangan mengena daripada Nico, daripada Inu, Kawamatsu, Izu dan Kiku, di mana aku estimate kesemua ni total around 22% damage, dan diikuti another 20% damage daripada Raizo yang very good job, di mana dia guna teknik serang balas daripada kuasa Kaido tu sendiri, blast breath dalam scroll dia, and then campak balik ke Kaido. So bagi aku itu adalah satu damage yang besar lah. Dan seterusnya chapter ni end dengan satu serangan yang agak orang kata emotional lah, okay, daripada Kin, Denji, Ashura dengan Inu, okay, Oden punya Nitoryu, okay, diorang bergabung and diorang serang di kawasan luka Kaido yang sama. So aku estimate kat sini around 40% damage yang Kaido terima. Dia tak besar sangat sebab Kaido sendiri cakap serangan tu belum cukup kuat, even walaupun tempat yang sama, tapi tak mampu nak buka pun, nak tembus pun luka yang lama. Dan dekat chapter 994, kita nampak Kaido dia bangkit daripada serangan yang lepas dan dia berubah pula menjadi kepada mode biasa. And then skip lagi beberapa chapter 996, kita nampak lagi sekali Akazaya dengan Kaido kembali berlawan, and kita nampak juga kat sini Denjiro ada buat satu serangan tembus. So I can count that as 5% damage lah. Chapter seterusnya 997, malangnya Akazaya lost. Okay, 6 chapter Oda bagi kepada kita untuk cover perlawanan Akazaya versus Kaido ni. Akhirnya diorang kalah, and Kaido waktu ni buat the impossible guys, iaitu dengan mengangkat pulau Onigashima ni terapung. Kalau korang tanya aku, kalau korang tengok balik reaction aku dulu, this is a crazy strong feat lah yang ada pada Kaido. Memang kata memang weh gila lah babe, lawan sambil angkat pulau tau, angkat pulau, memang gila lah. So rumusan daripada pertarungan Kaido versus Akazaya kita dapat kat sini, yang Kaido guna satu Dragon Mode, satu Normal Mode, belum lagi ada Hybrid pada waktu ni, and total estimation damage yang kita kumpul tadi around 103 damage yang Kaido terima semasa berlawan dengan Akazaya. Dan seterusnya kita nak cover untuk 5 Worst Generation versus Kaido dan juga Big Mom. Dekat chapter 999, kat sini kita nampak Big Mom pun dah sampai rooftop, and aku rasa this is the only time yang kita boleh nampak Kaido tengah rest, macam betul-betul rehat lah kan. Sebabnya dekat chapter seterusnya, chapter 1000, the 5 Wolf Gen ni pula sampai rooftop, and of course yang paling best adalah part Luffy, okay, sebab dia yang open match ni, okay, dia yang buat serangan pertama sekali dengan satu punch Gear Third Red Rock, yang aku estimate kat sini around 30% damage lah, agak tinggi lah daripada Luffy kepada Kaido. And then seterusnya dekat chapter 1001, bermulalah fight di antara 5 Worst Gen ni dengan Kaido. Masa ni Big Mom belum masuk campur lagi, sebab Kaido cakap relax lu, kalau dia nak try kan, dia nak test dulu diorang 5 ni, kau lepak lu ke tepi. So Killer dan juga Zoro masing-masing bagi satu serangan around 25% damage lah, okay, campur. And then Kaido dia tadah, okay, dia macam terima je, dia hadap je kan. 3 serangan daripada tiap captain ni kan. Luffy dengan dia punya Kong Gun, Kid dengan dia punya Punk, lepas tu Law dengan dia punya Tag. Ni lebih kepada ambil batu yang campak atas Kaido lah. So around total semua around 50 damage, okay. But nothing happen, belum cukup kuat untuk Kaido, and dia pula tukar berubah kepada mode naga. And then dekat chapter 1002, captain ni semua masih tak puas hati lagi, terus menyerang Kaido. So macam Luffy dia bagi satu Kong Rifle, equal around 25%. Kid dia bagi dia punya Gibson Slam, aku bagi sini another 20% punya damage. And then Law dia buat dia punya Gamma Knife 25%, okay. So kenapa Law dengan Luffy sama 25%, tapi Kid agak rendah, sebab bagi aku Luffy dengan Law ni dia jenis serang
bahagian dalam. Sebab apa ni, dia dah master Ryo kan, so dia boleh rasa kat dalam lah. And teknik luar gambar knife tu memang attack bahagian dalam saja. So kit aku rasa sebabkan serangan daripada luar, bagi aku tu tak tinggi sangat lah damage untuk Kaido. And then tak cukup lepas tu killer pun nak juga. Okay, so dia pun serang melalui Sonic Skype. Kat sini kalau tengok daripada reaction Kaido, aku rasa kuat juga, so aku bagi dia 15%. And then Luffy kembali dengan satu sepakan Rhino Snyder 25%. Dan disudahi penutup chapter ni dengan Gatling Con Luffy, yang aku bagi damage yang paling besar buat masa ni is around 75 damage. Sebab ni bukan satu serangan, ini serangan yang banyak kan, Gatling kan, macam memang banyak gila. So damage yang besar lah. Dekat chapter 1003, okay, kat sini kita nampak Kaido rebah daripada serangan Gatling Kong Luffy tadi. And Luffy pun sama, okay, pengsan buat kali pertama je, sebab hasil kepenatan lah kan. Memang exhausted gila lah daripada serangan tadi. Memang kau dia bagi. Tapi itulah, Kaido kembali lebih cepat. Okay, memang cepat gila dia punya recovery dia. Dia kembali dalam mode naga again. And then tak lama lepas tu dia terima tambahan 20% damage daripada Zoro melalui Dragon Twister. And then skip beberapa chapter. Okay, banyak jugalah daripada 1003 tadi. Sekarang dah 1008. Kita kembali dengan Kaido for the first time. Akhirnya tunjuk mode hybrid dia. Kat sini Kaido macam dah okay lah, tak nampak ada orang ni memang power kan. So kita kena serius lagi lah kan. Tak cukup hanya dengan mode naga dan mode biasa untuk lawan. So we need something more lah kan. Keluar terus hybrid. And then dekat 1009 chapter ni since dah hybrid kan, so power so Kaido tak ada terima any damage, dia yang bagi damage. Tapi outcome daripada battle ni untuk chapter ni, diorang berjaya pisahkan Kaido dan juga Big Mom lah. Sebab itu memang diorang susah gila lawan lah bila diorang bergabung kan. So diorang terpaksa pisahkan diorang dua. And Luffy kena serang dengan satu serangan mantap daripada Kaido, Red Noraku. So Luffy akhirnya pingsan untuk kali kedua. And then seterusnya chapter 1010. Alright, chapter yang paling hype gila, 10 out of 10. Okay, so kita start kat sini dengan 25% inside damage daripada Law yang diberikan kepada Kaido. And Zoro, aku nak bagi dia 50% damage yang dia bagi kepada Kaido. Okay, so mungkin korang rasa macam alah, tiba-tiba Zoro bagi besar. Bukan sebab semata-mata aku minat Zoro ke apa, tapi sebab kita tengok Zoro dah keluarkan attack dia yang paling power, dia punya Ashura. And dia pun tak sedar yang teknik tu dah diselit juga dengan King Haki. Ni based on evidence yang Kaido sendiri cakap yang serangan tu meninggalkan parut. So meaning, aku tak nak cakap yang dia 100% sama dengan serangan Oden sebelum ni, tapi at least damage tu lebih kurang, dapat tinggalkan parut di badan Kaido. So that's we need to say that it's a big damage. Okay, tak lama lepas tu Luffy kembali and dia dah master teknik serangan dia dah pandai lah kan, nak macam mana nak salut dan sebagainya. So dia bagi dua serangan advance dia. Okay, advance Haoshoku dia, attack dia lebih kurang aku bagi yang diberikan kepada Kaido lebih kurang 60% damage lah. Okay, 30-30. And kat sini juga kita boleh cakap yang tamat sudah lah pertarungan di antara Kaido Big Mom versus 5 Generation. Okay, and rumusan dia yang kita dapat kat sini adalah satu Dragon Mode, satu Normal Mode, satu Hybrid Mode. And total keseluruhan damage yang Kaido terima adalah 445. Memang gila guys. Tengok dah almost 500 damage pun, tapi Kaido still tak tumbang-tumbang guys, not even pengsan. Dan seterusnya Luffy dengan keyakinan baru dia sebab dah master teknik yang baru kan. So dia pun apalagi one on one lah dengan Kaido kan. So this is Kaido versus Luffy solo round 1. So dekat chapter 1011 official Luffy one on one dengan Kaido. And kebanyakannya hanyalah clash yang kita tak dapat tengok lah fight diorang betul-betul. Kebanyakannya kata off scene, off panel, off moment lah kan. Kita memang tak nampak langsung. And lepas tu bila kita jump dekat dua chapter seterusnya 1013, tahu je Luffy dah kalah. So kita tak tahu berapa banyak damage yang Luffy bagi kepada Kaido. And pastinya damage yang Kaido bagi kepada Luffy memang besar lah, sebab tu Luffy kalah. Sebab tu aku tak nak cover sangat damage yang Kaido bagi, sebab kebanyakan damage dia memang gila-gila. Aku just nak tengok dia, sebab dia seorang, dia lawan ramai orang kan. So damage yang dia bagi kat orang tu tak apa, tapi orang yang ramai yang bagi damage kat dia tu yang aku nak cover. So yap, Luffy dah kalah. And boleh katakan ini adalah dia punya pensan yang kali ketiga. And lagi teruk sebab dia basically jatuh terus daripada Onigashima kan. So this is the ending fight lah untuk Kaido versus Luffy. And malangnya kita tak ada apa-apa data lah kan. Kita tak boleh nak buat rumusan, kita tak dapat data diorang punya fight. And then memang tak relate langsung. Kaido memang tak rehat. 1014 dia terus turun ke bawah. Okay, dia buat havoc pula bawah, cari Momonosuke dan sebagainya. And kat sini juga kita nampak dia hentam Kinemon. And dekat chapter 1015 seterusnya okay, ada banyak momen sedih, tapi end up jadi tak sedih. Okay, selepas kita tahu outcome dia, aku memang
tak faham lah. Aku tak tahu lah macam mana Kinemon dengan Kiku boleh survive, especially Kinemon lah kan. Sebab Kinemon yang teruk kena tambah Kaido, dia boleh survive. Aku tak faham betul lah. And then lepas tu Yamato muncul and dia nak ambil alih and lawan Kaido lah. Tumpang iklan kejap bos. Alang-alang kita dah cakap pasal Kaido, aku nak explain jugalah pasal Mark ni. Okay, ada around 16 momen Kaido yang personally aku suka, yang aku dah tepek dekat Mark ni. Alright, memang momen-momen yang epic. So sesiapa yang berminat bolehlah order cepat, sebab nanti bila dah tutup dah tak boleh order dah. And setiap pembelian juga korang akan dapat special AR version. Yes, korang boleh main dekat korang punya filter IG nanti, which is kepada para pembeli aku akan bagi link. Agak susah nak guna but still function lah. Alright, so enjoy. So bermulalah fight di antara Kaido versus Yamato dekat chapter seterusnya 1016. Chapter ni actually pelik sikit lah, sebab kalau ikutkan ending kat chapter sebelum tu, Kaido dia dalam mood biasa dia, tapi tiba-tiba kat sini dia dah jadi naga. Lepas tu tiba-tiba tukar jadi hybrid kan. So macam Kaido ni nak show off ke apa benda. And then kita jump beberapa chapter. Kat sini pula kita dapat tengok yang Luffy dah sedar selepas diselamatkan oleh kru Law. And then kita dapat tengok Yamato pula berubah menjadi hybrid. So dia versus lawan Kaido lah kan. Tapi itulah, kita tak dapat tengok lah sebarang damage untuk Kaido kat sini dekat chapter ni. Jump lagi beberapa chapter, sama juga dekat 1024, Yamato masih lagi bertarung dengan Kaido. And sama juga, kita tak dapat tengok any damage yang Kaido terima. And chapter ni ending dengan clash daripada diorang berdua. Tapi akhirnya dekat chapter 1025 seterusnya, kita dapat tengok first damage yang Yamato dapat bagi kepada Kaido. So I take this as around 20% punya damage. Then dia bagi lagi satu, another 20%. Tak lama lepas tu kita dapat tengok diorang dua dah bertukar jadi mode biasa. Luffy dah juga Momo sampai, Momo dah jadi dewasa, dah jadi naga sebagainya, naik sampai ke rooftop. And then secara kebetulan dua serangan daripada Luffy dan juga Yamato dah macam bergabung kena Kaido. So aku take this around 50% damage. And akhirnya Kaido boleh berubah jadi naga balik. 1026 seterusnya, kita dapat tengok Luffy bagi satu elephant gun. So this one around 30% punya damage. And Momo pula dia gigit Kaido atas cadangan Luffy. So I take this around 10% punya damage. And then Luffy datang, dia bagi penumbuk. So there's it around another 30% punya damage lah. So and then chapter ni diakhiri dengan Clash of Kings di antara Luffy dan juga Kaido, yang satu momen yang sangat-sangat epic lah kita tengok kan, iaitu pembelahan langit di atas kan, the heaven split. So memang gempak gila waktu tu. Dalam masa yang sama kita dah boleh buat rumusan. Tamat sudah perlawanan di antara Kaido versus Yamato, ataupun pertambahan sedikit Luffy dan juga Momo. So Kaido kat sini dia guna 2 kali Dragon Mode, 1 Normal Mode, 2 kali Hybrid Mode, dan total estimate damage yang dia dapat kat sini is around 160 damage. Now Kaido versus Luffy second solo round. Lagi sekali. Okay, chapter 1027, Kaido kita dapat tengok dia kembali ke mode hybrid. Momo dan Yamato dah gerak ke tempat lain. Dalam masa sama, diorang menjadi saksi yang Kaido ni actually dah semakin lemah. Sebab Onigashima punya awan api tu dia dah makin berkurang. Okay, so kat sini kenapa Kaido tu lemah, aku rasa ni depends dengan fan sendirilah, masing-masing punya pendapat. Macam aku, kalau kau tanya aku, bukan dia lemah sebabkan serangan dia ke apa benda, tapi aku rasa lebih kepada back to back fight dia lah. So dia kan tak ada rehat dan sebagainya kan, so energy dia makin low lah. And then kita jump jauh sikit lah, selang around 9 chapter, dan kita dapat tengok lah persambungan di antara one on one fight diorang antara Luffy dan juga Kaido. Kita dapat kat sini, kita boleh tengok dekat chapter ni, kita boleh nampak yang Luffy ada bagi satu Red Rock ke muka Kaido. So this is big, around 35% punya damage. And then dekat chapter 1037 kita dapat tengok pula Kaido dah mula mabuk lain macam. And then dia berubah kepada mode naga. Lepas tu dia berubah lagi sekali kepada mode hybrid pula. Dan kita dapat tengok satu sepakan mengena daripada Luffy kepada muka Kaido. So this is around 25% punya damage. Then another clash of haki dengan kepala masing-masing. Tapi malang ni kat sini Luffy kalah. Okay, Luffy kalah dengan dia punya clash ni. And Luffy cakap pula lagi yang kenapa, apa dia macam dia rasakan yang macam haki Kaido dia makin kuat. Sedangkan dekat chapter sebelum ni baru je kita dapat tengok yang Yamato dengan Momo saksi yang macam Kaido ni sepatutnya makin lemah kan, sebab api dia makin kurang. Tapi kat sini lepas dia mabuk, Luffy pula cakap yang haki dia macam lagi kuat pula kan. So macam
macam menambah, bukan berkurang kekuatan Kaido ni. And then diorang berterusan membalas serangan. Okay, Kaido serang, and then Luffy pun serang balik dengan dia punya apa tu, Rock Gatling. Boleh kata kat sini dia bagi around 50% damage kepada Kaido. And kita dapat tengok another damage sepakan Luffy ke perut Kaido, add on another 35%. Kita jump another 4 chapter 1041. Kat sini kita dapat tengok Luffy pula dia berubah kepada mode Snake Pain. Dan kita dapat tengok dia bagi satu serangan Hydra around 50% damage. Kat sini mungkin korang pelik sikit kenapa aku bagi hanya 50% serangan Hydra, padahal serangan ni dah disalut dengan Haki. And then kata banyak lah kan sebab dia macam Gatling. Tapi kalau kita tengok dekat chapter 1042, serangan Hydra ni masih lagi berterusan. Tapi aku rasa damage dia memang tak tinggi sebab dia macam tak ada bagi efek sangat kepada Kaido. Dia agak berbeza dengan serangan Gatling Kong sebelum ni. So Kaido macam relax je hadap. So aku pun tak sure antara damage Luffy yang low pada waktu ni ataupun defensive Kaido ni yang makin meningkat. Tapi memang part ni memang menarik gila lah. And then dalam masa yang sama, Kaido dia boleh baca kan, dia boleh guna future sight dia walaupun dah tengah kena serang daripada Luffy ni, which is sepatutnya kalau kau sakit ke apa, kau tak dapat fokus, kau tak boleh nak guna future sight sangat sebab diperlukan konsentrasi yang tinggi kan. So dia dapat elak, and then akhirnya dia berubah kepada mode naga. Luffy pun sama, dia pun berubah daripada Snake Man kepada Bound Man. Dan dia bagi satu serangan baru yang memang kena Supreme Kongan. Tapi aku just letak around 45% punya damage. Walaupun dia adalah satu serangan Supreme, tapi again kita kena tengok daripada reaksi Kaido. Lepas dia kena letak, dia kembali terus datang semula kepada mode Hybrid Mode. Dan terus pump, kasih satu baguang kepada Luffy, habis. Tapi lepas tu diorang cuba clash lagi sekali. Dan kat sini lah berlakunya satu gangguan daripada CPO yang akhirnya serangan Kaido tu kena kepada Luffy, and Luffy kalah. So dikonfirmkan dekat chapter seterusnya 1043, narrator dah umumkan yang Luffy kalah, Kaido adalah pemenang. So kita dah tengok lah kat sini adalah boleh katakan kali keempat lah Luffy ditumbangkan oleh Kaido di dalam perang Onigashima, kan. So rumusan dia adalah untuk Kaido versus Luffy solo round 2, 2 kali Dragon Mode, 1 Normal Mode, 3 kali Hybrid Mode. Dan total estimate damage yang kita dapat tengok yang Kaido terima daripada Luffy is around 185 damage, which is quite high, okay, untuk satu serangan seorang. Ini pun sebab round 2, round 1 tadi kita tak tahu 185 ni lebih besar daripada Yamato punya part tadi, dan juga Akazaya. Sebab yang paling besar damage dia of course daripada Worst Generation tadi kan, sebab ialah 5 orang kan lawan. So of course damage lagi besar. Tapi untuk Luffy seorang saja, ini dah cukup power lah. And again, lepas habis fight dia dengan Luffy ni, okay, dia tak rehat. Okay, dia tak ada buang masa, tak ada apa. Dia terus turun ke bawah dan jadi mode naga. Lepas tu buat havoc kat bawah, kecoh gila. And seperti Kaido tadi, Oda pun tak nak buang masa. Chapter seterusnya 1044, Luffy kembali for round 3 solo battle dan fight yang keempat bersama Kaido lah dalam perang Onigashima ni. Tapi kali ni special sikit sebab kali ni dengan mode Gear 5 kan, Awakening Devil Fruit, The Rise of Joy Boy. Kali ni Luffy datang lain macam sikit. And dalam masa yang sama, ada masalah juga kepada aku, okay, untuk fight ni. Sebab aku memang pening and aku susah gila nak analyse. And aku dah cuba tengok, agak susah aku nak baca serangan Luffy, damage Luffy dia bagi kepada Kaido ni. Sebab macam nak cakap, senang cakap macam ni lah. Words dia adalah sebab terlalu pelik. Okay, sorry, bukan terlalu unik. Dia macam unik gila, terlalu macam aku tak tahu macam nak explain. Tapi senang cakap, aku memang tak dapat nak cover. Aku tak dapat nak letak estimation damage yang Luffy bagi kepada Kaido. Okay, tapi kita just cover lah situasi serangan tu semasa perlawanan lah kan. Contohnya kita dapat tengok kat sini Kaido kena tangkap, macam belut yang dia ambil daripada kolam ataupun parit ke tasik ke apa benda, dipusing-pusing pula lagi macam tali cowboy, dihempas-hempas macam tu, macam kau nak buang habuk daripada kain tikar ke apa benda. Lepas tu tak cukup tu, dibalas juga blast breath yang Kaido nak cuba bagi kepada Luffy. Dia lantun balik, tukar apa kata tanah jadi getah, kena balik kepada Kaido, which is memang waktu tu memang pening gila lah. Aku rasa Luffy lah macam apa benda yang berlaku ni kan. Chapter 1045 pun sama. Okay, next chapter Kaido dia cuba nak ngap Luffy, makan Luffy. Tapi Luffy dengan selamba je masuk dalam badan Kaido. Dia buat pelik-pelik kan, tukar Kaido jadi belon sampai
sampai Kaido pun pelik. Kau yang patut jadi getah, asal badan aku pun jadi getah kan. Lepas tu tak lama lepas tu Luffy jadi giant, jadi besar gila. Jadi besar gila. Dan lepas tu buat Kaido jadi tali skipping. Aku cakap macam mana aku nak analyse fight ni, macam mana aku nak kira damage dia. Sebab basically Luffy macam dia buat main tau. Dia buat main dengan Kaido ni kan. Lepas tu agak Kaido pun dah geram dengan boat naga dia kena main. Dia pun bertukar semula jadi boat hybrid. Kat sini jugalah kita dapat tengok for the first time yang Kaido berlutut kan sebelah kan. Bukanlah sebab berlutut kalah ke apa, tapi nampaknya kat situ kita dapat tengok lah macam okay, dia adalah efek ataupun kesan kepenatan yang dia dapat lah kan. Limit lah, energy dia dah macam dah sampai limit yang dia dah banyak gila pakai kan. So macam wow, dia bukan, dia tu basically bukan berlutut sebelah tu disebabkan sakit ke apa benda, tapi lebih kepada macam penat sebab back to back fight kan. And jangan lupa juga guys, selama kita bercakap, selama kita cover tentang semua perlawanan dia ni kan, kita jangan lupa yang scene selepas fight dengan Akazaya tu, dia tengah angkat satu pulau Onigashima. Dia tengah angkat satu pulau Onigashima dengan semua fight epic yang dia tengah lawan, daripada dengan Luffy 2-3 kali dengan lawan dengan Worst Generation dan sebagainya. Imagine energy dia guna beyond the roof man, all the way to the space. Memang gila babe kan. Wow, imagine kalau ni again, ni aku punya prediction je lah kan. Imagine kalau dia dah pecahkan dua kuasa dia, 50% energy dia guna untuk angkut Onigashima nak pergi ke Flower Capital, and just 50%, another 50% energy untuk berlawan. Kau bayangkan kalau dia tak angkat Onigashima pada waktu ni kan, dengan semua fight dia tak angkat Onigashima pun, so dia dapat 100% energy untuk dia full bagi effort dalam perlawanan. Kau bayangkan macam mana kekuatan dia. Wow, gila kan. Gila kan. So back semula kepada fight tadi, Kaido terus buat serangan, macam-macam serangan, tapi memang tak jadi apa sebabkan Luffy dah memang jadi pelik gila kan. Even ada satu tumbukan Luffy ni yang tepat ke muka Kaido ni pun aku tak tahu macam mana nak kira damage dia, sebab well basically muka Kaido jadi getah. Chapter seterusnya 1046 masih lagi fight, diorang dua masih lagi fight, and Kaido ada again dapat, dia pun ada menerima beberapa serangan daripada Luffy. Pun sama again, aku memang tak kerti nak set macam mana damage dia. Dan akhirnya chapter ending untuk 1046 ni berakhir dengan Luffy yang dia pegang kilat macam arah cator lah. Itu bagi aku dalam banyak-banyak part Gear 5 ni, this is the best moment lah. Memang aku macam pak pegang kilat siut kan. Tapi itulah malangnya dekat 1047 chapter seterusnya, serangan tu tak kena pun kan. Memang nampak cool lah kan. Siup je Oda punya nampak cool pegang kilat, tapi dah tak kena. Seterusnya Kaido again and again terus dan menerus menghentam Luffy, tapi again sama juga, still tak jadi apa-apa, still tak dapat knockout Luffy. Lepas tu tak lama lepas tu Kaido berubah menjadi naga semula, dan akhirnya kita disajikan dengan satu momen yang sangat-sangat epic. Okay, boleh katakan ultimate Luffy dia berubah menjadi super duper giant gergasi tumbukan yang berhala ke arah Kaido kan. Basically bukan dia jadi giant lah, tangan dia jadi giant yang bapak besar gila guys. And Kaido pun tak nak mengalah dekat chapter 1048. Dia pun sama, dia pun ada lagi kata ada lagi teknik yang dia pula nak tunjuk kepada kita. Dia pun nak jadi besar juga. Ultimate form dia, Flaming Drum Dragon apa benda, memang wow gila dia. Dia bukan jadi besar yang dia expand diri dia tau, tapi dia jadi besar kata dengan di selebugi, di salah putih, aku tak tahulah ayat dia. Basically dia jadi Blazing Fire Dragon yang besar gila, bapak epic gila, memang smart gila. Okay, so dia nak match size dia dengan tumbukan Luffy tadi tu. So dia dah jadi satu naga besar ngam dengan size tubuh Luffy. Okay, dah match. Lepas tu akhirnya diorang clash kan. Diorang clash, which is this is the last clash. Okay, dia adalah clash yang terakhir. Bajrangan gegasi daripada Luffy, Blazing Bagua gegasi daripada Kaido. And yep, this is the last clash for the last time. 1049 akhirnya kita dapat tengok result daripada clash tu. Kekuatan terakhir Kaido versus kekuatan terakhir Luffy.
Namun Kaido tidak berjaya lawan, tidak berjaya berlawan, dan akhirnya Kaido tumbang, dihetak oleh tumbukan kekasih Luffy. Wow, memang epic gila. Dan akhirnya 1050 menjadi saksi. Chapter ni menjadi saksi. Narrator dia nak ubah pengumuman dia, sebab sebelum ni dia dah umumkan yang Luffy kalah, Kaido pemenang. Tapi untuk chapter ni dia betulkan balik yang sebenarnya pemenang dia adalah Luffy dan yang kalah adalah Kaido. Memang wow gila guys. So the last rumusan terakhir, total keseluruhannya 37 chapter. 37 chapter yang Oda berikan kepada Kaido untuk cover kesemua Kaido punya fight back to back, with a total of 6 fight. 6 back to back fight Kaido. And kita hanya dapat tengok daripada 6 ni satu moment je kita nampak yang Oda tunjukkan kepada kita yang dia rehat. Lain tu langsung tak ada. And total keseluruhan form Kaido ni, so kita dapat tengok tadi satu ultimate form dia, yang last tadi dia clash dengan Luffy. Kita dapat tengok dia guna 8 kali Dragon Mode 8 kali dia berubah jadi naga, 7 kali dia berubah jadi hybrid, dan 4 kali dia berubah kembali kepada normal. So korang bayangkan, a total of 20 mode, 20 kali dia berubah daripada Dragon, hybrid, normal. Bapak banyak gila energi dia. Penat dia berubah. Kita boleh tengok daripada karakter-karakter lain dalam masa perlawanan dia actually satu malam je, satu hari je. Bukannya 2-3 hari ke, ataupun macam lawan seorang ni lepas tu rehat 2-3 hari ke, ataupun rehat sehari ke. Tak ada. Memang berterusan dalam masa satu hari. Kaido berubah dalam 20 kali. And total estimate damage yang aku kira daripada kesemua fight ni, daripada 6 fight tu, around 918 damage. 918 damage. Ini kita tak kira daripada first solo fight tu, sebab kita tak dapat data. And aku tak tambah juga daripada fight terakhir yang Luffy guna Gear 5 ataupun dia punya Awakening, sebab aku tak dapat nak fikir. So kalau kita masukkan sekalipun, it's gonna be around 1000 damage. 1000 damage yang diperlukan untuk kalahkan Kaido. What the heck guys. Ini sebab tu lah lepas aku kira, aku macam that's it, Kaido memang kuat gila. Wow. By the way, this is my own research, my own character analyze. Aku analyse karakter, analisis karakter ni. So ikut masing-masing lah, everyone is entitled to their opinion. Aku just share daripada sudut pendapat aku, untuk buktikan yang Kaido is the strongest villain, the strongest character buat masa ni di dalam cerita One Piece. So apa-apa hal korang boleh share lah pendapat korang kat bawah, macam mana kan, apa pendapat korang tentang Kaido. So this is my own research. So I hope you guys enjoy. So thank you so much kepada yang menonton, kepada yang seronok, yang puas dan suka menonton video ni. Aku harap korang boleh tekan button subscribe sekiranya belum, and tekan bell notification untuk tak miss mana-mana video akan datang. Like and share, because I really need your support. I want to reach 20k subscriber. So thank you so much for watching. See you guys on the next video. Assalamualaikum.